mereka akan berhadapan dengan malapetaka ataupun musibah. Itu tanda sial. Orang Melayu kita juga ada. Dulu-dulu kalau nak keluar rumah tengok biawak lintah. Biawak lintah ni dia ludah 3 kali. Halau sial. Jadi tiarah ni bukan kata orang Arab je, orang jahiliah ada. Orang Melayu kita pun banyak juga. Sebab itu pentingnya kita belajar akidah yang betul. Akidah yang sahihah. Akidah yang betul, yang sahihah ini tidak lain tidak bukan mesti akidah yang bersumberkan kepada Quran dan hadis, dan akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Dia tak boleh lari dah. Bila sebut akidah yang sahih, tu paling sahih. Di dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut kuntum khayra ummatin, kamu sebaik-baik umat. Jadi generasi salaf ini bukan baik di sudut akhlaknya sahaja, ibadatnya, amalannya, bukan yang tu sahaja. Mereka itu diiktiraf tentang kebaikan mereka, bahkan i'tiqad mereka, akidah, kepercayaan mereka terbaik daripada semua kurun, semua zaman. Hak kita ini dah hujung-hujung dah, hujung-hujung dunia. Sebab tu bercampur macam-macam pegangan masyarakat kita, kepercayaan-kepercayaan yang karut, meletakkan makhluk, boleh memberi kesan, boleh memberi bekas. Kepercayaan selain daripada Allah boleh mendatangkan sesuatu keburukan ataupun kebaikan. Okey, terus melahirkan tiara pesimis terhadap sesuatu perkara adalah syirik. Ia melibatkan peletakan sifat pesimis terhadap suara-suara yang didengar, dilihat atau lain-lain. Apabila seseorang mempercayainya sehingga tidak mahu lagi melaksanakan hajat seperti bermusafir, berkahwin, berniaga atau lain-lain. Bukan sahaja melibatkan musafir, bila datang sesuatu petanda ataupun petunjuk, bagi mereka petunjuk lah. Bala musibah ni, nak buat kenduri-kendara pun tak boleh ni, nanti hujan lebat ke, ribut ke. Nak buat kenduri perkahwinan ataupun nak berniaga, nak bercucuk tanam, tak sesuai ni sebab ada petanda-petanda. Tengok, seolah-olah petanda itulah yang memberi bekas, memberi kesan, memberi hasil daripada tindakan perbuatan kita. Sebenarnya memberi kesan, memberi hasil daripada tindakan kita adalah Allah. Jadi macam mana kita nak buat untuk memastikan, contohnya perjalanan kita itu selamat pergi dan balik? Nabi ada ajar doa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Bukan kita batalkan niat bermusafir setelah melihat sesuatu yang berlaku di hadapan kita. Kita buat satu andaian, buat suatu ramalan, ada petanda buruk. Dia bukan macam tu. Kita serah kepada Allah. Okey, terus. Ketika itu beliau telah melakukan syirik kerana tidak mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah, dan juga telah berpaling kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga meletakkan sifat pesimis di dalam hatinya. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Amir menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man raddahu tiratu an hajati faqad asyraka." Qalu, "Ya Rasulullah, fama kafaratu dzalika?" Qala, "Taqulu Allahumma la khayra illa khayruka, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha illa anta." Maksudnya, sesiapa yang mana sifat pesimisnya terhadap sesuatu menyebabkan dia tidak mahu melaksanakan hajatnya, sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Para sahabat berkata, "Apakah kafarah tersebut?" Baginda SAW bersabda, "Hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, ya Tuhanku, tidak pesimis melainkan pesimismu, dan sesungguhnya tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau." Berhubung dengan rasa kurang selesa dan tidak sedap hati terhadap keburukan yang mungkin muncul daripada beberapa perkara. Okey, dia kadang-kadang naluri sifat semula jadi yang Allah Ta'ala bagi jadi kepada manusia. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu perkara, kita nak musafir, mari hati tak sedap. Jadi macam mana tu? Kadang-kadang memang benda tu berlaku secara kebetulan. Bila hati tak sedap tu, pergi juga dia berlaku. Itu kebetulan. Jadi bila mari hati kita tak selesa, tak tenteram, tak tenang, nak buat sesuatu perkara, kita diajar apa dia? Selain daripada doa musafir tadi, kita diajar supaya beristikharah kepada Allah. Apa maksud istikharah kepada Allah? Kita minta petunjuk kepada Allah. Ini memang ada hadis Nabi, hadis yang sahih.
Jadi antara sembahyang istikharah dan sembahyang hajat, dalil yang kuat sembahyang istikharah lagi. Dalil yang kuat sembahyang istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sama ada kita nak batalkan hajat kita ataupun niat kita berdasarkan petunjuk Allah, bukan andaian kita. Sebab tu di antara doa istikharah yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li. Summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni anhu wa qdi al khaira haitsu kana. Jadi kita niat apa benda yang kita nak buat setelah kita doa istikharah. Sama ada kita nak mulakan dengan sembahyang dulu, lepas tu kita berdoa dengan istikharah, ataupun terus kepada doa istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Tiba-tiba setelah kita bermunajat, berdoa, bertawakal, berserah kepada Allah, datang suatu ilham. Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita, tak jadi pergi musafir. Yang tu tak jadi syirik, tak ada kepercayaan kepada yang lain daripada Allah. Sebab peringkat awal lagi dia memang kita berserah kepada Allah menentukan kedudukan kita. Nak pergi musafir ataupun tidak, nak buat sesuatu pekerjaan ataupun tidak. Jadi kita meletakkan baik buruk daripada Allah. Kita serah bulat kepada Allah. Istikharah ini menjadi amalan para ulama. Saya tengok di dalam kitab-kitab, sama ada kitab fiqh ke, khususnya kitab-kitab hadis, apabila mereka nak menulis sesuatu kitab ataupun nak menyusun sesuatu hadis, para ulama ini summastakhartullaha, aku beristikharah kepada Allah. Orang kita faham istikharah ni memilih satu daripada beberapa perkara, antara dua pilih satu, ataupun beberapa perkara pilih satu. Bukan sahaja dia berbentuk pilihan, tetapi yang lebih besar istikharah ini adalah meminta petunjuk daripada Allah. Karena Allah Ta'ala mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang akan datang. Sangat penting kita beristikharah kepada Allah, minta petunjuk untuk menentukan kedudukan kita. Apa yang akan berlaku nasib kita apabila kita melaksanakan ataupun melakukan sesuatu perkara. Yang tu lebih baik, sangat baiklah bagi orang yang beriman, yang berserah kepada Allah Ta'ala, dia bertawakal kepada Allah dengan melakukan istikharah, minta petunjuk sebelum melakukan sesuatu perkara. Bukan sebaliknya mempercayai perkara-perkara yang sial. Okey, terus. Hal tersebut tidak memberi kesan apa-apa dan tidak memudaratkan jika orang yang merasakan perasaan tersebut meneruskan perjalanannya yang sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kurang selesa atau tidak sedap hati itu pula hendaklah tidak membantu niat dan matlamat yang hendak dicapainya. Dalam hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud secara marfu' menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-diyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yadhibuhu bitawakkul." Maksudnya, ad-diyarah itu syirik. Kepercayaan kepada sial, sesuatu perkara, sesuatu benda boleh mendatangkan sial, itu adalah syirik. Syirik maknanya mengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, terus. Tidak ada seseorang pun dalam kita melainkan akan merasainya, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi perasaan ragu-ragu, was-was, taradud, orang panggil apa? Taradud. Nak buat ke tak buat? Nak pergi musafir ke tak musafir ni? Sebab hati tak sedap Jadi dalam hadis ni kata nak menghilangkan perasaan taradud ataupun ragu-ragu itu, kita serah kepada Allah. Apa-apa yang jadi itu adalah ketentuan. Itu kembali kepada rukun iman tu, qada qadar tu. Bila mari taradud, kita pergi, tiba-tiba berlaku sesuatu musibah. Aku dah rasa dah silap betul keluar. Jangan, tak boleh rasa macam tu. Sebab itu secara kebetulan. Bila datang sesuatu alamat, kita buat tu kebetulan jadi. Macam ramalan lah. Tok Bomo ke buat ramalan, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Nama peramal. Macam orang tikai nombor ekor beli nombor loteri kan, kena tak kena sebab dia ramal. Begitu juga sesuatu tindakan ni, betul tak betul, ni ramalan. Ketentuan adalah Allah.
Maksudnya bila kita datang sesuatu was-was, ragu untuk pergi melakukan sesuatu perkara ataupun musafir, tiba-tiba kita pergi kena sungguh. Aku dah berasa, dah tadi tak sedar hati, menyesal keluar. Tak boleh ada perasaan menyesal. Sebab itu ketentuan Allah. Bukan ada kena-mengena dengan sesuatu tanda, dengan sesuatu alamat. Tak ada kena-mengena. Itu diputuskan oleh Allah sejak azali lagi, sebelum kita lahir lagi. Sesuatu musibah ataupun kebaikan yang menimpa manusia ini ataupun makhluk, semua dah tetap. Apa yang kita buat mengikut aturan, mengikut keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, terus. Setiap orang merasai perasaan tersebut kerana mereka adalah manusia yang lemah dan lintasan seumpama itu dianggap biasa berlaku di dalam hati mereka. Cuma antara keistimewaan orang-orang Islam ialah Allah SWT menghilangkan perasaan tersebut kesan daripada tawakalnya kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra." Maksudnya, dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi ini kelebihan, fadilat dan juga kebesaran tentang seseorang yang bertawakal kepada Allah. Pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu, kita telah baca hadis bagaimana Rasulullah menyebut, barang siapa yang bertawakal ala Allah, wa may yatawakkal ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum, idza tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziqtum kama ruzikat tayru. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertawakal penuh kepada Allah, bertawakal bulat kepada Allah, dia akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana diberi rezeki akan burung. Sebab Nabi kata burung ni, dia keluar daripada sarang dia, sangkar dia, dalam keadaan temuluk dia kempih. Kalau manusia perut kempih kan, tak makan kan, lapar lah. Burung ni temuluk dia kempih, tak ada makanan dalam temuluk dia. Dia keluar daripada sarang dia ataupun sangkar dia, dia tak tahu dia terbang tu dia nak pergi ke mana tu. Dia tak tahu di mana sumber rezeki dia, di mana makanan dia, dia tak tahu. Sebab apa kita kata dia tak tahu? Sebab Nabi kata dia tak tahu. Jadi dia pergi mengikut ilham yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sampai ke sesian tempat, pergi ke sesuatu pokok, ada makanan, ada buahan di situ, adalah satu ilham datang daripada Allah. Masa dia nak keluar daripada rumah dia, dia tak tahu nak pergi ke mana, rezeki datang daripada mana, dia tak nampak. Jadi siapa-siapa yang bertawakal penuh kepada Allah, bulat kepada Allah, dia akan diberi rezeki sebagaimana rezeki yang diperolehi oleh burung. Keluar dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi akal fikiran kepada binatang, termasuklah burung pun ada rezeki. Sebab apa? Mereka ada sifat tawakal kepada Allah. Manusia yang merupakan sebaik-baik kejadian, semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala, ahsanu taqwim, yang dibekalkan kepada manusia akal, lagi hebat daripada binatang, lagi hebat daripada burung, kalau kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak cerita masalah tawakul ataupun tawakal, berserah bulat kepada Allah. Di antaranya Nabi dan juga para sahabat, bila berada di dalam situasi peperangan, mereka dikepung oleh pihak musuh, tak ada jalan keluar, tak ada jalan lari, tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka, berserah bulat kepada Allah. Siapa yang boleh tolong lagi? Tak ada siapa yang boleh tolong melainkan Allah. Sebab tu kita nak didik masyarakat supaya meletakkan Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah Ta'ala yang membuat keputusan, bukan makhluk. Bukan makhluk yang besar yang boleh memberi kesan. Okey, terus. Lawan kepada perkataan al-tiyarah atau pesimis ialah al-fa'lu atau optimis. Ia merujuk kepada jangkakan dapat melakukan kebaikan berdasarkan sesuatu perkataan yang didengar atau sesuatu yang dilihat atau lain-lain. Nabi SAW sangat sukakan al-fa'lu al-hasan atau perkataan yang baik yang diucapkan berkaitan sesuatu perkara. Dalam hadis riwayat Anas
radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, apakah yang dimaksudkan perkataan yang baik? Sangkaan yang baik kepada Allah. Tak apa, insya-Allah Allah Taala bantu, Allah Taala tolong, Allah Taala tahu, Allah Taala lihat, Allah Taala perhati, Allah Taala akan memperkenankan, Allah Taala akan membantu. Banyak berserah, bertawakal, sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah. Okey, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih wal kalimatu al-hasanah." Maksudnya, al-fa'lu menakjubkan aku. Para sahabat bertanya, apakah yang dikatakan sebagai al-fa'lu itu? Baginda bersabda, kalimah yang baik. Mengucapkan kepada pesakit berkenaan, mudah-mudahan Allah selamatkan anda. Maknanya, contohnya selain daripada perkara-perkara yang lain, biasa kita pergi melawat orang sakit. Orang sakit ni ada yang keadaan sakit biasa, tenat, kritikal. Bila jumpa orang sakit tu, diajar oleh Nabi, kita ucapkan perkataan-perkataan yang menyejukkan hati dia. Itu yang dikatakan perkataan yang baik. Tuhurun insya-Allah. Tak ada apa, okey, tak lama ni sembuh lah. Jadi dengan ucapan-ucapan itu, pertamanya doa. Yang keduanya memberi semangat kepada dia. Oi, orang nampak banyak orang, andaian orang, aku ni tak sakit, tak kritikal, tak berat, ada harapan sembuh. Dia sebenarnya sakit ni, dia akan bertambah sakit kalau perasaan kita pun sakit. Hati kita susah hati, tertekan. Bila tertekan, dia akan bertambah sakit. Kalau tenang, insya-Allah dia boleh bertahan dan cepat sembuh. Jangan sekali-kali bila kita pergi ziarah orang sakit, aku rasa kamu ni tak ada harapan ni. Orang kampung aku dulu 3 hari sakit macam ni. 3 hari lebuh. Paling tinggi sebulan. Kita yang ada semangat, ataupun orang sakit yang ada semangat nak hidup tu, masa tu mari lah, tak selera makan, ubat pun tak nak makan. Sebab andaian orang 3 hari lebuh. Paling tinggi sebulan. Lagi bertambah sakit. Sebab tu, kita ingatlah apa yang disebut oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi. Pergi ziarah orang sakit. Bila orang sakit, semangat dia pun, hati dia pun sakit. Tak ada semangat untuk hidup. Nak makan pun tak semangat. Tak selera makan. Jadi susah hati. Jadi kita kena bagi semangat. Jadi banyaknya orang kadang-kadang buat ramalan tu, dia kadang-kadang nak terlalu cerita, nak terlalu jujur. Betul benda orang kata. Cakap tak nak makna kona-kona lah. Nampak ni tak ada harapan ni kamu ni. Kalau ada dosa ke hutang-hutang, tolong bayar cepat-cepat. Ada dosa bertaubat. Kadang-kadang ada orang buat macam tu. Ataupun kawan dia terlalu rapat masa dia sihat tu kan. Dia itulah ucapannya, nampak macam kamu ni tak ada harapan lah ni. Lagi dia susah hati. Jadi Nabi ajar apa dia? Supaya bagi semangat, kata-kata yang baik dan juga doa. Kata-kata itu adalah merupakan doa. Sebut perkataan-perkataan yang menyejukkan hati orang yang sakit. Okey, terus. Ketika itu pesakit berkenaan menaruh rasa optimis yang dia akan selamat dan sembuh daripada penyakit yang dialaminya itu. Ia merupakan satu sikap yang baik kerana mendorong kepada perletakan harapan yang tinggi dan sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut berbeza dengan al-qiyarah kerana ia menimbulkan sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menjangkakan bala akan turun tanpa sebab yang munasabah. Pertukaran syirik kecil menjadi syirik besar. Kadang-kadang syirik kecil dia kekal dengan keadaan kecil. Kadang-kadang syirik kecil ni membawa kepada syirik yang lebih besar. Okey, terus. Syirik kecil boleh bertukar menjadi syirik besar mengikut peranan yang dimainkan oleh hati seseorang. Antara wasilah yang boleh menyambung kepada syirik besar ialah bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan jah para nabi dan orang-orang soleh. Apa makna jah? Jah ni maknanya kebesaran seseorang, keagungan, kehebatan seseorang, bertawassul dengan kebesaran. Okey, terus. Berdasarkan realiti dan pengalaman hidup manusia, ia boleh menyumbang kepada syirik besar. Ramai orang mengaku beragama Islam terjebak ke lembah syirik besar kerana mereka memohon pertolongan dan bantuan daripada orang-orang yang telah mati dalam kubur mereka, bernazar dan juga menyucikan mereka yang telah mati itu. Okey, tuan-tuan tengok nota kaki bawah tu. Nombor 23. Buku ini, tulisan
penulis ini semua ada rojokkan. Masalah bab tawasul, istighasah, bab syirik kecil menjadi syirik besar, mana rojokkan dia? Di antaranya Yusuf Al-Qaradawi, Haqiqah At-Tauhid. Yang kedua Muhammad An-Nur, penulis dia Manhaj Al-Istidlal. Sebab orang duk tengok kita baca, kita tak sebut nama kitab. Dia kata, ini pengarang kitab ni berandaian dia sendiri, sikit-sikit syirik, bid'ah, boleh jadi murtad, kufur. Sebenarnya semua penjelasan, keterangan, huraian, tafsiran dalam buku ini semua dirojok oleh kitab-kitab yang muktabar, tulisan-tulisan ulama yang terdahulu, sebagai suatu panduan dan juga sandaran. Okey, terus. Jenis syirik. Jenis syirik dapat dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu A. Syirik doa. Apa maksud syirik doa? Syirik yang umum, yang biasa difahami oleh orang bila menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Itu di antaranya menganggap makhluk berkuasa seperti Allah, boleh mendatangkan mudarat dan juga memberi manfaat. Sebenarnya perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik ni banyak apanya. Di antaranya disebut adalah doa. Doa, apa dia maksud doa? Doa ni maknanya meminta. Bila meminta, tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita bergantung adalah Allah. Dan kita telah berulang kali menyebut semua perkara-perkara termasuk dalam doa seperti isti'azah, istighatsah, isti'anah, semua termasuk di dalam doa. Dan doa itu sendiri dianggap sebagai ibadah. Bila ibadah, boleh ke kita melakukan, kita mempersembahkannya selain daripada Allah? Jawapannya tidak boleh. Sebab ibadah ini hanya tertentu kepada Allah. Okey, terus. Syirik doa. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maksudnya, dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan berlaku di setiap zaman sebenarnya. Bila manusia berada di dalam keadaan kesulitan, mereka berada dalam Al-Quran, kebanyakan ayat digambarkan kesulitan itu bila? Keadaan kesulitan, keresahan, tak tenang hati itu bila? Berada di dalam bahtera, dalam sampan, dalam kapal, berada di tengah-tengah lautan. Ketika mereka berlayar, hati mereka tenang. Tetapi bila sampai di tengah-tengah lautan, datang pula ombak yang kuat daripada segenap penjuru. Masa tu jalan keluar tak ada, jalan nak lari tak ada, jalan nak selamat tak ada. Bagaimana tindakan manusia, perasaan manusia, hati manusia ketika itu bila dah tak ada tempat pergantungan, tak ada jalan keluar, tak ada jalan selamat. Pendek kata, bila-bila masa boleh berlaku musibah, boleh menimpa kemalangan yang besar, boleh mati, maut dan sebagainya. Pada masa itu bagaimana keadaan manusia nak buat macam mana? Dia serah bulat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sebab tak ada jalan lain. Hanya jalan, satu-satu jalan untuk menyelamatkan mereka adalah doa, pergantungan yang penuh kepada Allah. Dalam keadaan hati pun sempit, takut. Tetapi malangnya, bila sampai ke daratan dah selamat, mereka syirik pula kepada Allah Ta'ala. Orang kafir di zaman jahiliah, orang kafir di zaman Nabi, mula-mula surah kepada Allah. Allah Ta'ala surah bulat kepada Allah. Sebab mereka yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan Rabb. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika sekiranya kamu tanya mereka yang menyembah berhala itu, wahai Muhammad, siapakah yang menjadi langit dan bumi? Mereka kata Allah. Yang mendatangkan hujan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, menghidupkan, mematikan Allah, menyelamatkan mereka adalah Allah. Di tauhid, di sudut rububiyah itu ada kepada mereka. Tapi bila dah selamat, mereka dah lupa apa yang mereka pegang, apa yang mereka doa, apa yang mereka serah diri kepadanya.
Bila sampai ke daratan dah selamat, mereka pula mengulangi perkara yang sama dengan melakukan perbuatan syirik. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahum al-mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." Maksudnya, Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersukacita dengannya, tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru, serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaannya mereka kepadanya, semata-mata sambil meraya dengan berkata, "Demi sesungguhnya jika Engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur." Kita tengok. Inilah kedudukan keadaan manusia bila tersepit. Dialah Allah yang memperjalankan kamu di daratan dan juga lautan. Sebahagian daripada laluan manusia, jalan manusia adalah jalan darat dengan melalui, kalau dulu kuda, unta, keldai. Saya kita lah kereta ke, kereta api laju, motor sikar dan sebagainya kan, basikal dan sebagainya. Jalan daratan. Sebahagian daripada perjalanan yang menjadi alat manusia ini pergi musafir adalah lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, wajarayna bihim birihim tayyibah, dan memperjalankan dengan mereka, bahtera itu diperjalankan dengan birihim tayyibah, dengan angin kencang. Kan bila dulu orang pergi ke Mekah naik apa? Naik kapal layar kan? Bila layar tu ditolak oleh angin, pergilah ke arah timur, ke barat, ke utara, selatan kan. Jadi orang yang duduk dalam bahtera tu rasa sonok. Selamat, pergi selamat sampai. Tanpa tiupan angin, tolakkan daripada angin, bahtera tak boleh berjalan. Bila angin kencang datang, tolak bahtera mereka, seronok. Mereka akan sampailah ke sesuatu destinasi yang mereka nak tuju. Jadi seronok duduk atas kapal. Lalu wa farihu biha ja'at harihun 'asif. Lepas tu datangnya ribut angin yang kencang. Tak lama pada tu datangnya ribut pula, ribut taupan. Waja'ahumul mauju, datang pula ombak yang kuat, min kulli makanin, pada setiap penjuru. Masa tu jadi gelabah. Tadi dia duduk steady atas kapal, sonok je kan, tenang je. Tiba-tiba datangnya ribut taupan. Lepas tu pula datangnya ombak yang kuat daripada segenap penjuru. Wa zannu annahum uhita bihim. Mereka menyangka mereka telah terkepung dengan kepungan air ombak tadi. Pada masa tu rasa selamat tak? Rasa tak selamat. Datangnya ombak daripada segenap penjuru, mereka terkepung. Allah Ta'ala menggambarkan perasaan orang kafir ketika berada di dalam keadaan kesulitan, masa susah hati. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. La in anjaitana min hazihi, kalau Engkau selamatkan kami daripada perkara ini ya Allah. Manusia memanglah bila terdesak cari Allah, bila senang tak cari Allah. Bila terdesak confirm semua manusia dia akan cari Tuhan. Tempat dia bergantung, tempat dia berngadu. Lanakunanna minasyakirin, nescaya kami termasuk daripada kalangan orang bersyukur kalau kami selamat, kami tak ditimpa musibah malapetaka, kami tak tenggelam dalam lautan. Kami bersyukur kepada-Mu wahai Allah. Kami termasuk daripada kalangan orang yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ard bighairil haqq. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai di daratan dengan selamat, masa tu mereka lawan Allah Taala balik. Mereka melakukan perbuatan syirik, menyembah tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Dia tak ingatlah ketika dia sulit tu dia Allah Taala yang tolong.
Okey, terus. Menurut Tantawi, menjadi kebiasaan orang ramai apabila mereka melihat sesuatu yang menyukarkan dan menyusahkan mereka. Ketika itu mereka mula mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka kembali berada dalam situasi aman dan tenteram, mereka mula kembali mensyirikkan Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.